Kisah 3 ekor ayam. Di pinggir sebuah hutan, tinggal 3 ekor ayam betina. Tempat tinggal mereka berhampiran dengan kampung dan sawah. Mereka boleh mencari makanan di pinggir hutan. Mereka boleh pergi mencari makanan di tepi kampung. Pada musim padi masak pula, mereka boleh pergi ke sawah untuk makan padi. Ke mana-mana sahaja mereka pergi, mereka selalu bersama-sama. Mereka tidak pernah mementingkan diri sendiri. Mereka sering tolong-menolong antara satu dengan lain. Pada suatu ketika, berlakulah musim kemarau. Tumbuhan banyak yang mati. Pokok-pokok besar pula hanya tinggal ranting. Semua daun telah gugur. Malah, tanaman padi juga banyak yang tidak menjadi. Oleh hal yang demikian, payahlah ketiga-tiga ekor ayam itu hendak mencari makanan. Tambahan pula, cuaca panas sangat terik. Apakah ikhtiar kita sekarang? Ayam pertama bertanya. Entahlah, tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan sekarang. Makanan sudah semakin payah untuk dicari, jawab ayam kedua. Kita harus berjimat cermat. Tiap-tiap hari kita mesti makan sedikit sahaja. Makanan yang lebih haruslah disimpan, sambung ayam ketiga. Setiap hari, mereka terpaksa pergi jauh untuk mencari makanan. Ada kalanya, mereka pulang dengan perut yang lapar. Ada hari, mereka tidak berjaya menemui sebarang makanan. Ada hari yang baik, mereka ada menemui makanan, tetapi hanyalah sedikit. Mereka terpaksa berkongsi makanan yang sedikit itu. Kalau musim kemarau ini berterusan, matilah kita, kata ayam kedua. Jangan mudah berputus asa, kita harus tetap bersabar. Ayam pertama menasihatinya. Pada suatu hari, ayam ketiga berlari pulang. Ketika itu, ayam pertama dan kedua belum keluar mencari makanan. Wahai kawan-kawanku, ayam ketiga menjerit. Ayam pertama dan kedua terkejut mendengar jeritan tersebut. Mereka segera pergi menemui ayam ketiga itu. Mengapa? Apakah yang telah terjadi? Ayam pertama bertanya dengan perasaan cemas. Ayam kedua juga cepat bertanya. Adakah engkau dikejar oleh ular sawah? Ayam ketiga masih tercungap-cungap. Ayam ketiga sangat keberatan kerana bekerja pulang. Mengapa? Ayam pertama bertanya lagi. Aku terjumpa padi. Masih ada 3 biji padi pada tangkainya. Jelas ayam ketiga. Gembiralah ayam pertama dan kedua mendengar berita itu. Tanpa berlengah lagi, mereka segera pergi ke tempat itu. Mereka lalu memetik padi itu. Tetapi sebelum sempat mereka makan padi itu, tiba-tiba ayam pertama bersuara. Wahai kawan-kawanku, janganlah kita makan padi ini, kata ayam pertama. Ayam kedua dan ketiga berasa sangat hairan mendengar kata-kata itu. Mengapakah pula begitu? Tanya ayam kedua. Lebih baiklah kita simpan padi ini. Besok-besok kita boleh tanam padi ini. Apabila berbuah, tangkainya mengeluarkan lebih banyak padi. Ayam pertama memberikan cadangan. Apabila masak, bolehlah kita makan, kata ayam pertama lagi. Ayam kedua dan ketiga bersetuju dengan cadangan itu. Pada sebelah malam, ayam pertama sangat lapar dan terpaksa mengambil padi tersebut. Kalau aku hanya makan sebiji padi, masih ada 2 biji lagi yang boleh ditanam, fikirnya dalam hati. Tidak lama kemudian,
ayam kedua juga berasa lapar dan terus mengambil sebiji padi tersebut lalu berkata, "Aku cuma makan sebiji sahaja. Ada lagi 2 biji boleh ditanam." Ayam ketiga yang sudah terliur sejak pagi tadi juga berkata sendiri, "Tentu tidak mengapa jika aku makan sebiji padi. Masih ada lagi 2 untuk ditanam." Lalu, ayam ketiga pun terus memakan sebiji padi tersebut. Kira-kira sebulan kemudian, barulah tiba musim hujan. Mereka bersorak-sorak kegembiraan. Mereka tahu tumbuh-tumbuhan akan hidup subur semula. "Marilah kita pergi menanam padi simpanan kita," kata ayam pertama. Mereka lalu pergi ke tempat padi disimpan. Tetapi alangkah terkejutnya mereka kerana mendapati sudah tiada sebiji padi pun lagi. "Aku hanya makan sebiji padi saja. Tetapi bagaimanakah 2 biji padi lagi itu boleh hilang?" kata ayam pertama. Ayam kedua dan ketiga turut menceritakan kisah sebenar. "Aku pun hanya makan sebiji padi sahaja," ujar ayam kedua. "Aku juga hanya makan sebiji padi sahaja," jelas ayam ketiga pula. "Itulah sebabnya semua padi kita sudah tiada lagi," sambung ayam pertama. Mereka berasa sangat malu atas perbuatan mereka itu. Mereka berasa sangat menyesal kerana mereka mementingkan diri sendiri. Akibatnya, semua padi itu sudah tiada lagi. Oleh yang demikian, tiadalah dapat mereka menanam padi itu. Sekian, terima kasih.